Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kita sambung pada subtopik yang seterusnya, iaitu idza lam tajid ma'an wala turaban. Subtopik ni nak membawa kita kepada kalaulah seorang itu terputus darah haid, dalam keadaan dia nak mandi tak ada air, dan dia nak pi tayamum ganti nak mandi pun tak ada tanah. Jadi macam mana? Ini mana nak panggil? Orang yang telah terputus darah haid dalam keadaan faqidut tahurain. Orang yang tidak ada dua alat taharah. Air tak ada, debu tanah yang suci pun tak ada untuk dia tayamum. Qala al-musannif hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Berkata oleh musannif hafizahullah ta'ala, idza taharatil haidu, apabila bersucilah ia oleh seorang perempuan haid fa'il. Walam tajid ma'an, dan tidak sama sekali mendapatilah ia perempuan haid itu akan maf'ulun bih air. Okey. Dia nak sucilah. Apabila bersuci oleh perempuan haid, suci. Suci makna terputus darah lah. Kemudian walam tajid ma'an, tak sama sekali menjumpai ia perempuan haid maf'ulun bih akan air sifat taghtasilu bihi, yang boleh buat mandi ia perempuan haid bihi dengan air tu. Ataupun au kana indaha, ataupun adalah di sisinya, di sisi perempuan haid itu ma'un isim kana muakhar, indaha ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana muqaddam. Ataupun ada air tetapi lakin khafat ad-darara, tetapi takut ia perempuan haid akan kemudaratan. Sakit contohnya, kalau kena air boleh mati. Contoh. Bisti'malihi bisti'malil ma', dengan menggunakan akan air, idhafat masdar kepada maf'ul. Contoh taswir bagi khafat ad-darar tu bi'ankanat maridatan, dengan sekira-kira bahawa adalah ia perempuan haid itu khabar kanat maridatan, sakit sakit. Karena kalau sakit tu, kalau kena air nak bersuci tu mudarat lah contoh. Maka jawab bagi izanya fa'innahu, maka sesungguhnya sya'an yajuzulaha, harus baginya, bagi haid tu, anta tayammama, takwil masdar jadi fa'il yajuz, ai tayammama yatayammamu tayammuman, ai yajuzu tayammumuha. Gitu. Harus bagi perempuan haid itu bahawa bertayamum ia perempuan haid. Harus untuk tayamum. Jadi haruslah untuk tayamum, harus, boleh, tak masalah. Jadi ni kalau tak ada air, ni kalau tak ada air ataupun ada air tapi takut darurat, takut mudarat, maka boleh guna tayamum, ganti daripada mandi. Okey, selesai satu masalah. Wa yahillu bitayammum, dan halalah ia dengan tayamum itu, dengan sebab tayamum, bitayammum jar majrur fa'il, oleh barang, yahillu, yang halalah ia barang, bil ghusli, ai bisababil ghusli, dengan sebab mandi, bawa sababiyah. Apa maksud dia? Kalau kita seorang perempuan itu terputus darah, kemudian mandi, apa yang dia halal? Halal tubuh, halal mayang, halal puasa tak ya, halal tawaf. Macam tu juga kalau dia tayamum, dia boleh setubuh suami, boleh semayang, boleh tawaf. Apa yang halal pada tayamum sama dengan halal pada ketika dia mandi. Siapa punya pandangan ni? Wahwa, dan bermula dia hadal qaul, ataupun hillu ma yahillu bil ghusli itu ialah khabar ma, barang, pendapat yang zahaba ilaihi, yang berpendapatlah kepadanya, kepada ma tu fa'il oleh Asy-Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, Ataf wa Ahmadu, dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, dan inilah mazhab Syafi'i. Wa qala Malikun, telah berkatalah oleh Imam Malik, la yahillu wat'uha hatta taghtasila. Ni pelik sikit Imam Malik. La yahillu, tidak halal lah fa'il oleh wat'uha, oleh mewati akan dia, akan isteri tu, hatta taghtasila. Maksud bi an mudmarah,
Sehingga mandi ia perempuan tu. Jadi kalau Imam Malik kata tak halal setubuh. Yang halal selain daripada setubuh. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, bahkan mazhab Syafi'i, Imam Ahmad kalau tayamum boleh dah suami boleh bersetubuh dengan dia. Kerana kaedah tadi ma apa? Wa yahillu bitayammum ma yahillu bil ghusli. Wal masyhuru. Ni pandangan mazhab Hanafi pula. Ai wal qaulul masyhuru, dan bermula pandangan yang masyhurnya an Abi Hanifah, daripada Abi Hanifah. Jumlah tu khabar masyhur. Annahu, bahwasanya sya'an. La yahillu wat'uha, tidak halal lah fa'il oleh mewati akan isteri, hatta tatayammama, sehingga bertayamum ia seorang perempuan, wa tusalli, dan semayang ia seorang perempuan. Tapi Imam Abu Hanifah pula syarat, boleh nak setubuh, tapi kena tayamum dan semayang dulu. Maknanya tayamum tu untuk semayang dulu, baru boleh lepas pada tu untuk setubuh. Kalau tayamum semata-mata untuk setubuh, tak harus. Tak boleh. Kata mazhab Hanafi. Dia kata, kata Abi Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kalau nak halal setubuh dengan tayamum, boleh. Dengan syarat semayang dulu. Maksudnya dia gunalah semayang fardu tu, dengan tayamum tersebut, kemudian lepas pada tu setubuh. Selesai. Boleh. Sah. Tapi kalau semata-mata tayamum untuk setubuh, tak boleh. Okey. Itu kalau Abu Hanifah. Dia lebih ada syarat sikit lah. Kalau Imam Malik, terus. Total tak boleh. Kalau kita Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i, boleh untuk wati. Kemudian dia pun sebut, fa'in tayammamat. Maka jikalau, ni masih dalam, okey. Fa'in tayammamat. Okey, selesai tu. Kemudian, fa'in tayammamat. Maka apabila bertayamumlah ia seorang perempuan. Fawati'aha. Hak ni kita, ini habis ya? Ni habis lah mazhab ni. Ni ambil pandangan asal dah. Sebab tu dia kata lagi, zakara fil hawi. Al-hawi ni al-hawil kabir, Imam Mawardi, mazhab Syafi'i. Okay, masalah. Fa in tayammamat, maka jikalau bertayamumlah ia seorang perempuan. Okay, tayamum. Kemudian fawati'aha, kemudian mewatilah, bersetubuhlah oleh suami dia akan perempuan tu. Dia tayamum, lepas tu setubuh. Mazhab kita boleh. Zakara jawabnya. Zakara telah menyebutlah ia. Ia siapa? Tengok. Fil hawi. Al-hawi ni al-hawil kabir lah. La'allanya. Biasa sebut al-hawi, al-hawil kabir. Dia ada al-hawil saghir. Biasanya al-hawil kabir lah. Kalau al-hawil kabir, Imam Mawardi. Telah menyebutlah Imam Mawardi dalam kitab al-hawi, fi jawazi wat'iha, pada harus mewati akan isteri tu thaniyan. Kali kedua, bidzalikat tayammumi, dengan demikian tayamum, wajhaini. Wajhaini maf'ul bih zakara. Jadi nak bincang sekarang ni, kalau seorang tu tayamum, kemudian suami pun setubuh dia, boleh tak guna tayamum sama untuk setubuh kali kedua? Itu yang nak kata, isu tu. Masalah tu, boleh tak? Dia dah setubuh dengan tayamum tadi, hak pertama. Dia perlu ambil tayamum lagi kau untuk setubuh kali kedua? Itu isu dia. Maka ada dua pandangan ashab. Ahaduhuma, salah satu daripada dua wajah tu, ahadu mubtada wa huwa mudhaf, huma mudhaf ilaih. Khabar yahillu lahu. Halalah. Lahu bagi siapa ni? Yahillu yahillu halalah ia wati lahu, baginya, bagi isteri suami. Begitu. Bagi lahu ai lizaujiyah. Tengok siyak bin kalam, konteks ayatnya lahu ai lizauji. Halal ia wati bagi suami, boleh wati kali kedua dengan tayamum isteri yang pertama. Wathani, pandangan keduanya, la yahillu, tidak halal ia wati. Wahwa, dan bermula dia athani ni fasidun, pandangan yang rosak. Mana tak betul lah. Ini pandangan yang betulnya ialah apa dia? Iaitu boleh tayamum sekali, jimuk banyak kali. Tu selesai. Ini kalau mazhab Syafi'i kita lah. Kalau mazhab Malik tu, kalau Imam Malik tadi, tak halal dah. Kalau mazhab Abu Hanifah tadi, dia kena syarat semayang juga dengan guna tayamum tu untuk semayang dulu, baru boleh mati. Kalau mazhab kita, bebas. La yahillu bit tayammumi ma yahillu bil ghusli. Tu kaedah. Amma idza lam tajid. Jadi kalau dalam kitab fiqh dia ada bahasan pula. Kalau terus tubuh tu,
tiba-tiba isteri nampak air, maka wajib cabut zakat, pergi mandi dulu. Pergi mandi dulu. Tapi sebaliknya kalau isteri tak nampak air, suami nampak air, tak wajib isteri pergi mandi sebab isteri tak tahu. Suami terus pergi. Go, boleh sampai habis, tak ada masalah. Tu disebutlah kita Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah taala. Pelik kau. Saya tak ingat elak dia sebab apa. Dia ada elak dia kenapa kalau suami nampak air tak wajib, isteri nampak air wajib. Tak ingat dah tu. Air tengah-tengah setubuh tak habis lagi. Kalau isteri nampak air, wajib cabut zakat tu suruh kena mandi dulu. Tapi kalau suami nampak air, isteri tak nampak air, diteruskan persetubuhan, sah, boleh. Cuma tak ingat elak dia. Kenapa dia jadi begitu? Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, amma idza lam tajid. Itu kalau tayamum. Ni sekarang ni kita nak bahas tajuk hak yang asal ni. Idza lam tajid ma'an wala turaban. Dah kalau tak ada dua-dua, boleh setubuh tak? Air tak ada, tayamum pun tak ada. Air debu tanah pun tak ada untuk tayamum. Boleh tak setubuh? Maka dia berkata, amma idza lam tajid ma'an. Sebab apa dia bahas bab setubuh, tak bahas bab sembahyang? Sebab sembahyang memang confirm boleh. Sembahyang memang confirm boleh. Sebab dia panggil sembahyang faqidut tahurain. Tapi kalau setubuh boleh ke tak? Sebab tidak ada benda yang boleh mencucikan dia ni. Maka dia pun sebut amma idza lam tajid ma'an, apabila tidak sama sekali menjumpai ia haid. Dhamir mustatih hiya fa'il kembali kepada haid. Tidak jumpa apa maf'ulun bih ma'an akan air. Wala turaban ataf lam tajid. Dan juga ai wala tajidu turaban, tidak jumpa juga ia perempuan haid akan tebu tanah. Tanah sini makna debu tanah lah. Debu tanah untuk apa? Untuk tayamum. Tak ada berlaku. Fa innaha, maka sesungguhnya haid itu tusalli khobar. Sembahyanglah ia. Ia seorang perempuan tu akan al-maf'ul bi al-faridata, akan sembahyang fardu. Sembahyanglah macam biasa sembahyang fardu. Tapi li hurmatil waqti, kerana hormat waktu. Inilah mazhab Syafi'i. Bila kata sembahyang hormat waktu, nanti wajib ulang balik. Dah buat apa faedah sembahyangnya? Sebab itu tuntutan syarah. Wala yajuzul wat'u. Tidak haruslah fa'il oleh wati hatta tajida ahadat tahuraini. Sehinggalah menjumpai ia perempuan haid maf'ul bih ahadat tahurain. Salah satu daripada alat suci, iaitu air ataupun debu tanah. Baru boleh setubuh. Ini mazhab kita ni nombor satu tengok. Dalam kita Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Mazhab kita ni. Jadi kalau mandi boleh sah untuk wati. Kalau tayamum sah untuk wati. Mazhab Syafi'i. Kalau balik Imam Malik tak halal melainkan mandi. Kalau Imam Abu Hanifah pula kena syarat sembahyang dulu baru boleh wati. Kita tak ada syarat apa-apa. Tapi kalau tak ada dua-dua, air tak ada, debu tanah tak ada, tak boleh setubuh secara mutlak. Sehinggalah dijumpa salah satu daripada alat taharah. Wa qad su'ila Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari. Dan sesungguhnya telah ditanya akan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bergarang kitab Fathul Wahhab, Syarah Manhajul Tullab, bergarang kitab Tahriru Tanqihil Lubab, bergarang kitab Tuhfatul Tullab. Macam-macam kitab fiqh. Bergarang kitab Ghayatul Wusul, karena kitab Fathur Rahman, Luqtatul Ajlan. Betul lah, Fathur Rahman, Syarah Luqtatil Ajlan, yang Ustaz Mahdi baca sekarang ni. Dia kata, dia pernah ditanya, amma berkenaan barang, idza qata'a, apabila terputuslah ia barang, anil mar'ati, bukan. Idza qata'a, apabila terputuslah daripada seorang perempuan tu, anil mar'ati jar majrur, fa'il, al-haidu, oleh haid. Terputuslah oleh haid daripada seorang perempuan. Lepas tu, walam tajid ma'an wala turaban, dan tidak sama sekali menjumpai ia perempuan haid maf'ulun bih akan air, dan juga tak jumpa tanah. Hallaha an tusallil fardha. Soalan dia. Adakah boleh bagi perempuan haid itu an tusalli, bahawa bersemayang ia perempuan haid itu maf'ulun bih al-fardha akan semayang fardu, wan nafla, dan sembahyang sunat. Tadi fardu saja kan. Ni sembahyang sunat sekali ditanya.
Awil fardhu faqat. Ataupun sembahyang fardu saja. Soalannya. Boleh tak sembahyang fardu dan sunat? Ataupun sembahyang fardu saja? Tu soalan pertama. Wa hal yajuzu laha ailil haid tu? Qira'atul Qur'ani. Qira'atu fa'il. Al-Qur'ani mudhaf ilaih. Qira'atul Qur'an idhafat masdar kepada maf'ul. Adakah harus bagi perempuan haid yang putus tadi itu oleh membaca akan Al-Quran? Wal mukthu ataf. Dan menetap bil masjid di dalam masjid. Aula. Ataupun tidak. Aula bukan awalan. Awalan habis cerita. Ataupun tidak boleh. Soalan kedua. Soalan ketiga. Wahal idha sallat. Dan adakah apabila telah semayanglah ia seorang perempuan haid dalam keadaan faqdu tahurain itu? Taqra'ul fatihata faqat. Au hiya wa ghairuha. Au hiya wa ghairuha. Adakah membaca, ketika dia sembahyang tu, membaca ia perempuan haid, maf'ul bih akan Fatihah saja, au hiya, ataupun membaca akan dia akan Fatihah, wa ghairuha, dan selainnya selain Fatihah. Boleh tak baca surah lain? Mana lepas Fatihah tu, baca surah lain. Boleh tak? Kau Fatihah saja. Untuk surah sembahyang. Soalan keempat. Wahal yajuzu wat'uha aula. Adakah harus oleh fa'il mewati akan dia akan perempuan haid itu atau tidak? Soalan terakhir. Wa idza qultum bihadza famal farqu bainahu wa bainas salah. Maka jikalau berkata oleh kalian bihadza dengan ini, famal farqu dengan ini makna dengan haruslah. Dengan harus. Bihadza ai bihadza jawaz. Kan kata dia tanya hal yajuz. Kalau kamu kata harus, maka famal farqu bainahu bainal wat'i wa bainas salah, dan antara sembahyang apa beza antara wati dan sembahyang? Sembahyang pun boleh, wati pun boleh. Dah apa beza? Itu. Kalau kata boleh lah, kalau kata boleh. Kalau kata boleh tu. Kalau kita kata tadi dah, kalau tak ada dua-dua tak boleh wati. Ni soalan soalan. Fa ajaba, maka menjawablah ia Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bi annaha, dengan bahawasanya perempuan haid itu tu isim anna, khabar dia. Idza lam tajid ma'an. Jumlah jawab dengan syarat tu jadi khabar anna. Idza lam tajid ma'an, jikalau tidak sama sekali menjumpai ia haid itu maf'ulun bih akan air, wala turaban ay wala tajidu turaban, dan tidak menjumpai ia perempuan haid itu akan tanah, usallil fardhu, sembahyang. Maka jawabnya sembahyanglah ia perempuan yang putus darah tu, yang tak jumpa air, tak jumpa tanah tu, al fardhu maf'ul bih, akan sembahyang fardu. Sembahyanglah fardu. Sembahyang fardu apa ya? Sembahyang hormat waktu. Tetapi dunan nafli, tetapi bukannya sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak boleh. Kenapa? Li'azmil fardi, kerana besar dan agungnya sembahyang fardu. Biasanya sembahyang tak boleh, tapi dibolehkan fardu sebab tuntutan fardu tu berat. Besar. Maka boleh sembahyang fardu saja, sunat tak boleh. Beza dengan tayamum. Sembahyang fardu satu boleh, sembahyang sunat beratus juta rakaat boleh. Sebab dia ada tahur, dia ada taharah, alat taharah tu, iaitu debu tanah, walaupun tak serupa macam air. Tapi boleh buat sembahyang sunat beratus-ratus juta. Tapi kalau faqidu tahurain tak boleh. Sembahyang fardu ya. Li'annal haid, kerana bahawasanya perempuan haid itu, yang habis haid itulah khabar. Ta'thamu bitarkihi bitalkir fardi. Berdosa ia perempuan haid itu dengan sebab meninggalkan akan sembahyang fardu. Ni kalau faqidu tahurain. Sama jugalah orang yang wajib sembahyang ketika dia sedang menunggu di labor room dalam keadaan belum beranak lagi. Duk keluar darah dah contohnya. Keluar darah apa tu? Kalau darah haid kan. Andai kata kalau dia kata tu istihadah, contohlah. Kita buat masalah, darah tersebut ketika keluar tu istihadah. Jadi bila istihadah, wajib tak sembahyang? Wajib sembahyang. Jadi macam mana nak sembahyang darah macam ni? Tu kata sembahyang hormat waktu. Sebab tu dia kata ni. Sebab apa boleh sembahyang hormat waktu ni? Sembahyang fardu saja? Kerana berdosa kalau meninggalkan dia. Sama juga orang tersebut yang ada labor room dan sebagainya, kalau dia tak sembahyang, dosa. Dosa tu ada. Qadha tu lain cerita, dosa tu ada dah. Wajib taubat.
Itu kalau atas pandangan istihadah lah. Kalau atas pandangan yang mengatakan sebelum beranak itu haid, selesai masalah. Memang haid tu, mana bila haid tu tak wajib sembahyang lah. Memang tak ada memang tidak ada kewajipan sembahyang. Darah berterusan sehari semalam. Lepas tu beranak. Beranak pun keluar juga darah. Tak wajib sembahyang sebab darahnya haid. Darah talaknya adalah haid. Maka tak wajib sembahyang. Jadi kalau ada penceramah-penceramah yang mengatakan tuan-tuan hak duduk labor room tu, yang orang duduk beranak tu kena sembahyang tu kena tengoklah. Kalau darah tu darah haid nak sembahyang macam mana? Jadi kena ada ilmu juga nak masuk labor room ni bro. Jadi bukan secara mutlak boleh kata wajib sembahyang. Tak, kalau dia haid nak sembahyang macam mana? Darah tu. Lepas tu dia pun kata, ustaz tu pun kata, darah tu kena sembahyang juga sebab darah tu bukan haid. Belum tentu. Kalau pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, haid. Kalau cukup syarat. Habis. Tapi kalau dia ambil pandangan istihadah, kena sembahyang, wajib sembahyang. Sembahyang hormat waktu lah sebab darah dah macam ni lah. Tapi tak sakit beranak lagi, contohnya. Dia belum lagi darah talak, istihadah lah. Lepas tu beranak, contoh dia beranak. Tak cukup syarat haid, maka darah talak itu adalah istihadah. Bila istihadah, maka dia wajib sembahyang. Dah tak, ketika tu tak teringat nak sembahyang sebab sibuk teran anak, maka nanti wajib qada sembahyang. Itu ya. Jangan buat relax lepas keluar baby tu. Buat relax, aku tak wajib sembahyang dah, kepala otak dia. Habis. Wala yajuzu laha ay lil mar'ah tadi. Qiraatul Qur'ani, dan tidak haruslah bagi perempuan tadi membaca Quran. Tadi dia tanya apa? Ni baca Quran yang bukan dalam sembahyang. Baca Quran secara di luar sembahyang. Itu soalan kedua. Jawab soalan kedua. Walal mukthu ay wala yajuzu laha al mukthu bil masjid, dan tidak harus juga menetap dalam masjid. Tak boleh juga. Tak boleh juga menetap dalam masjid. Tetapi akan tetapi yajuzu laha, harus bagi perempuan tadi, bal yajibu, bahkan wajib ia. Wajib apa dia? Antaqra'a. Itu takwil masdar jadi fa'il yajibu. Ay qira'atuha. Oleh membaca ia perempuan itu akan maf'ul bih al-Fatihata faqat. Fatihah saja boleh baca fi salati, dalam sembahyang. Kenapa? Ila lid-darurati, kerana darurat. Darurat apa? Kerana nak sah sembahyang tu mesti kena sah Fatihah, sebab Fatihah rukun. Sedangkan surah lain bukan rukun, maka surah lain tak boleh baca, Fatihah yang boleh baca. Wala yajuzu wat'uha. Ini soalan yang seterusnya tadi. Tidak haruslah oleh mewati akan perempuan tadi. Kerana apa? Illa. Kerana firman Allah Ta'ala di qawlihi Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatahurn. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. Jangan mendekati oleh kalian para suami akan isteri-isteri kau hatta yatahurna, sehingga suci oleh mereka itu. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, apabila telah bersuci mereka itu, telah mandi, فَأْتُوهُنَّ, maka datangilah oleh engkau wahai para suami akan mereka itu para isteri, min haitsu amarakumullah. فَأْتُوهُنَّ kinayah bagi jima'. Haitsu amarakumullah, sekira-kira menyuruh akan kalian para suami oleh Allah Ta'ala, iaitu bersetubuh di kubul, bukan dubur. Bi khilafis salati. Jadi wati dengan semayang ada beza tak? Ada beza. Beza dengan semayang. Li'anna salah, kerana bahawasanya semayang tu, tu isim li'anna, khabar. Wajibatun, wajib iya. Maka sebab tu boleh semayang. Adapun wati, bi khilafil wat'i, dengan khilaf, dengan beza dengan setubuh tak wajib. Setubuh tidak wajib. Jadi satu hal. Setubuh tak wajib, melainkan. Mana dia kata la yajuz wat'uha, tidak harus untuk wati. Melainkan apa satu hal? Melainkan takut zina. Macam haid lah. Haram wati ketika haid, kecuali takut zina. Boleh. Kerana atas kaedah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu mengharuskan benda yang haram. Sekarang darurat apa dia? Iaitu zina. Kalau buat, dosa. Setubuh ketika haid, buat dosa. Dosa mana lagi ringan?
Dosa zina ke dosa setubuh ketika haid? Setubuh ketika haid lah, maka dibolehkan. Dia panggil akhafud dararain. Pilih hak paling ringan daripada dua mudarat. Apa tu? Apa tadi? Setubuh ketika zina dengan setubuh ketika haid. Mana lebih banyak dosanya? Setubuh ketika berzina. Setubuh ketika haid tidak seberat zina. Jadi setubuh ketika haid ketika itu boleh. Itu kalau takut zina. Bukan buat-buat takut. Habis. Wali anna salata. Ni ilat kedua. Kenapa semayang beza dengan wati? Pertamanya, semayang tu wajib. Wati tu tak wajib pada asal. Dan ilat kedua, li anna salata, kerana bahawasanya semayang itu, as-salata isim di anna, khabar haqqullah. Haqqullah, Allahi mudhaf ilaih. Ialah hak Allah Ta'ala. Fasumiha fiha ay fi salah. Maka ditasamuhkan. Sumiha ni mana afwa. Mana diampunkan, dimaafkan akan dia. Akan hak Allah, fiha ay fi salah. Bi khilafil wat'i. Beza dengan setubuh. Fasyuhiha. Syuhiha ni mana hadhira. Dia bersikap hati-hati. Macam mana nak terjemah? Fasyuhiha. Ada ambil sikap ihtiyat lah. Fihi padanya pada wati. Adapun dalam wati tak wajib. Maka dipilih. Bila kata tak wajib tu, ambil hak ihtiyat, hak hati-hatinya. Hak tegah, hak hati-hatinya iaitu kita tegah dia daripada setubuh. Sebab dia tidak ada air, tidak ada tayamum. Tidak ada debu tanah yang suci untuk tayamum. Maka wati tak payah lagi lah. Kalau tidak berlaku darurah. Wallahu a'lam. Bermula Allah itu yang maha mengetahui. Wallahu a'lam.